Seperti mana hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu fi safarin famarru bihayyin min ahya'il Arab. Kan ada sekumpulan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat, dan mereka dalam satu perjalanan dan mereka singgah di salah satu perkampungan daripada perkampungan Arab. Sampainya mereka di perkampungan itu, tuan-tuan, fastadhafuhum falam yudhifuhum. Mereka berharap supaya penduduk kampung itu menyambut akan ketibaan mereka. Faqalu lahum hal fikum raqin fa inna sayyidal hayy ladigh aw musab. Tetapi tuan-tuan, dikatakan bahawa penduduk kampung itu tidak meraihkan akan kedatangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah salah seorang di kalangan mereka, dikatakan pemimpin mereka, ladigh. Ladigh ini maksudnya ialah disengat dengan binatang yang berbisa. Ada yang menyebutkan kalajengking, ada yang menyebutkan ular. Tapi poinnya ini bahawa pemimpin ini disengat. Maka barulah penduduk kampung tadi meminta bantuan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara kamu yang boleh untuk meruqyah, di kalangan kami telah pun disengat. Maka kemudian faqala rajulun minhum, maka ada sebahagian, kan, salah seorang daripada kalangan sahabat ini menyatakan na'am. Ada seorang yang volunteer untuk, kan, memberi bantuan kepada pemimpin tadi. Kemudian fa'atahu faraqahu bi fatihatil kitab, maka dia pun mendatangi, kan, orang yang disengat tadi, dan sekadar dia membaca suratul Fatihah. Kemudian fabara'a ar-rajulu fa'utiya qati'an min ghanam fa'aba an yaqbalaha. Dan bila mana dibacakan al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan lelaki tadi, kan, menyembuhkan, kan, pemimpin yang disengat tadi. Lalu kemudian disebabkan gembiranya dengan penyembuhan itu, maka mereka, yakni penduduk kampung, memberikan hadiah kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah daripada beberapa ekor kambing. Pada asalnya sahabat ini enggan menerima hadiah tersebut. Wa qala hatta adhkuru dhalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dhalik lahu. Fa qala ya Rasulullah wallahi ma raqitu illa bi Fatihatil kitab. Fatassama wa qala wa ma adraka annaha ruqyah. Maka bila mana dikhabarkan perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi membenarkan perbuatan sahabat untuk mengambil upah daripada bacaan ruqyah tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf perbuatan sahabat itu, iaitu sekadar membaca suratul Fatihah. Dan Nabi menyatakan, bagaimana kamu tahu bahawa itu merupakan ruqyah? Jadi suratul Fatihah ini dikenali dengan ar-ruqyah. Kan, dengan kita membaca suratul Fatihah dengan penuh keimanan pada Allah, yakinnya kita penyembuhan itu datangnya daripada Allah, maka itulah merupakan asbab seseorang itu diberikan petunjuk dan juga penyembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan bahawa suratul Fatihah ini merupakan al-asas ataupun juga disebutkan sebagai al-wafiyah. Manakala keutamaannya ialah seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu fit Taurah wala fil Injil mithlu ummul Quran. Tidak pernah Allah menurunkan dalam kitab-kitab samawi sebelum ini, walaupun kitab yang besar semua Al-Quran, itu Taurah dan juga Injil, seperti mana yang terdapat dalam Al-Quran mempunyai suratul Fatihah. Dan tuan-tuan, kita lihat di antara yang disebutkan dalam kitab Tafsirul Munir berkaitan dengan penyebutan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, bahawa nama Allah Subhanahu wa taala ini ialah zat yang menciptakan, dan tidak ada perkara yang boleh dinamakan dengan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kan, ada dua nama yang tidak boleh kita menggelar mana-mana sekalipun dengan dua nama daripada Asma'ullahil Husna, iaitu kalimah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rahman. Seperti mana yang Allah nyatakan pada akhir suratul Isra, qul Allah aw ud'ur Rahman. Katakanlah, serulah Allah dan serulah Rahman. Yang tidak adalah orang yang namanya Allah. Kan, hanyalah kita menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada Tuhan yang menciptakan dan mentadbir sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala merupakan nama Allah yang Maha Agung. Dan dengan kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ini, berpotensi doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung.
Sekiranya kamu meminta, akan diperkenankan doa kamu. Dan bila mana kita memohon, pastilah akan diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dalam doa kita, kita menyebutkan secara berulang kali kalimat Allah. Dan ya Allah, ya Allah. Maka ini merupakan nama yang dikhaskan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini mungkin boleh kita, kalau seseorang tu namanya Abdul Rahman, yang biasanya kita makruh. Bahkan ada yang mengharamkan perbuatan sedemikian, kerana Rahman ini hanyalah dikhususkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu dibolehkan. Kerana Rahman ini, sifat Rahman hanyalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seseorang tu namanya contohnya Abdul Muiz, bolehnya kita menyebutkan dia secara singkat Muiz. Tetapi berbeza dengan Abdul Rahman, kan? Sama ada kita memanggil penuh namanya, kan, Abdul Rahman, ataupun panggil Man. Tidak boleh dipanggil Rahman, kerana Rahman ini hanyalah khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan perbezaan Rahman dan Rahim ini. Ar-Rahman ini ialah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup luas, yang mana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala-galanya kepada seluruh makhluknya, sama ada kepada yang beriman pada Allah dan juga yang selain daripada yang beriman. Dengan sedikit saja rahmat Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan di atas muka bumi ini, menjadikan manusia ini saling mengasihani antara satu dengan yang lain. Dan seorang suami kasih kepada isterinya, seorang ibu sangat kasih kepada anak-anaknya. Maka ini sedikit saja rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di atas muka bumi. Dan daripada 99 atau daripada 100 rahmat Allah, hanya diturunkan sedikit ini saja, 1% saja, menjadikan manusia dan makhluk saling mengasihani antara satu dengan yang lain. Jadi rahman ini meliputi bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mencakupi seluruh makhluknya. Adapun Rahim ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengasihani hanyalah kepada orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh makhluk mendapat belas kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hatta orang yang tidak beriman, orang yang musyrik, juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang lebih kaya, kan, lebih berharta daripada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ini tidaklah ada nilainya di sisi Allah. Sekiranya terdapatnya nilai di kehidupan ini, kan, walaupun dengan nilaian, kan, sebilah ataupun sebelah sayap nyamuk sekalipun, sekiranya ada nilai ini di sisi Allah dengan sebelah sayap nyamuk, pastilah Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan rezeki kepada orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki itu kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Ar-Rahim, Allah Subhanahu Wa Taala mengasihani, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengasihani orang yang beriman. Maksudnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ini hanya diberikan kepada orang yang beribadah, yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga penyebutan Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan satu kepentingan dalam kita mengerjakan satu perbuatan yang kita lakukan. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yabda fihi bi bismillah fahuwa abtar. Sesuatu perkara yang tidak dimulakan dengan menyebutkan nama Allah padanya, maka perbuatan itu abtar, iaitu terputus daripada ataupun kurangnya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam setiap pekerjaan kita, maka sangat ditekankan untuk kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Hatta keluarnya kita daripada rumah kita menuju ke masjid, menuju ke tempat-tempat lain, maka Nabi SAW menyatakan, sesiapa yang menyebutkan Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, maka malaikat mendoakan kepadanya bahawa dia diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijauhkan daripada segala keburukan. Manakala ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, merupakan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita lihat penjelasannya daripada kitab ini, kan, pada muka surat yang ke-39. Dan alhamdu merupakan pujian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, alhamdulillah merupakan pujian pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sudah pasti bila mana kita mengira nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah kita tidak mampu untuk menghitungnya. Tetapi dengan kita mengucapkan pujian ini, merupakan bukti bahawa hamba itu akan memuji Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan alhamdulillahirabbil alamin ini merupakan pujian yang disertakan dengan ta'zim, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kan, jadi pujian ini hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita menyebutkan berkenaan dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita menyebutkan Muhammad, maksudnya yang dipuji. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kita memuji baginda dengan penuh rasa ta'zim, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan penuh rasa mahabbah. Kan, mahabbah ini ialah kasih sayang yang tidak ada tolok bandingnya. Yang pertama, kita taatkan Allah. Yang kedua ialah kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada menyebutkan bahawa alhamdulillah asyukru ini kan mempunyai makna yang hampir sama. Alhamdulillah ataupun alhamdu kan merupakan pujian, yang mana kita tidak mampu untuk membalas segala yang dicurahkan nikmat oleh Allah kepada kita. Tetapi dalam masa yang sama perlu kita asyukru. Kan, alhamdu ini lebih umum daripada asyukur. Kan, syukur ini perlu kita buktikan dengan bukan saja dengan lisan perkataan. Kalau alhamdulillah tadi kita mengucapkan dengan perkataan. Tetapi untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bukan saja perlu disertakan dengan perkataan, tetapi diterjemahkan dengan perbuatan. Tidaklah ada orang yang boleh mengatakan dia bersyukur, tetapi dia tidak mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak menjauhi larangan Allah. Mana mungkin dia dikatakan orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdu ini lebih umum berbanding dengan asyukru. Kan, asyukur ini maksudnya kita menunjukkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala bukan saja melalui perkataan, tetapi diterjemahkan dengan perbuatan. Dan selayaknya pujian ini hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin. Kan, Rabb ini merupakan pentadbir. Kan, maka Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakan alam ini. Bagaimana Allah mencipta satu perkara daripada tidak ada menjadi ada. Berbanding dengan manusia yang mencipta satu benda ini perlukan kepada bahan-bahan, barulah mampu untuk diciptakan satu perkara. Seseorang tidak mampu untuk mencipta tanpa mempunyai bahan-bahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan mudah menciptakan makhluknya daripada tidak ada menjadi ada. Maka kerana itu kita mengucapkan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kehidupan ini tanpa meminta modal daripada kita. Kalau seseorang yang berniaga sekalipun, mana mungkin dia boleh memulakan perniagaan tanpa mempunyai modal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kan menciptakan makhluk ini tanpa daripada tidak ada menjadi ada. Dan al-alamin merupakan terjemahan, kalau kita lihat, ialah sekalian alam. Jadi daripada perkataan alam, alam ini mana-mana perkara yang selain daripada Allah. Kan, selain daripada Allah merupakan makhluk. Hatta masa ataupun waktu yang kita gunakan sentiasa ini 24 jam dalam sehari juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita memahami contohnya masa ini bukanlah ataupun masa ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan makhluknya. Bila mana kita memahami sedemikian, maka tidak ada yang bertanya apakah yang ada sebelum Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala yang mencipta masa. Begitu juga dengan perkara-perkara lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan bahawa semuanya merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat seterusnya ialah Ar-Rahmanir Rahim, seperti mana sebutan yang kita sebutkan pada bismillah tadi. Kan, rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, tetapi Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Allah Subhanahu wa taala hanyalah mengasihani orang-orang yang makhluknya yang mengasihi Allah ataupun mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebutan pada ayat berikutnya Maliki Yaumiddin, kan terdapat dua wajah qiraat yang telah kita sebutkan dalam ayat ini pada kesempatan yang lalu. Sama ada dibacakan dengan Maliki, dibaca panjang dua harakat, merupakan bacaan Asim dan Kisai, bahawa Allah Subhanahu wa taala yang merupakan raja pada hari pembalasan. Dan juga bacaan Jumhurul Qurra membaca dengan Maliki Yaumiddin. Maksudnya ialah Allah menguasai hari pembalasan. Dan kedua-dua qiraat ini saling melengkapi antara satu dengan yang lain, iaitu Allah merupakan raja dan merupakan pemilik pada hari pembalasan. Kan, Maliki Yaumiddin. Kemudian pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mana
kita mengisytiharkan bahawa Allah Subhanahu wa taala lah merupakan ilah yang kita sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan padanya lah kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulakan perkataan na'bud. Maksudnya ialah tujuan kita ini ialah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kan wa iyyaka nasta'in ialah kita meminta pertolongan daripada Allah semata-mata. Maksudnya tuan-tuan ialah dalam kita beribadah ini memerlukan kita bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam kita nak beribadah sekalipun, maka kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita kecapi ini tuan-tuan, hatta beribadah merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa ramai manusia yang ingin mengabdikan diri pada Allah, melakukan ibadah-ibadah, tetapi tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mampu untuk mengerjakan ketaatan itu dengan baik. Jadi sama-samalah tuan-tuan, moga-moga dengan sedikit yang kita sampaikan pada pagi ini menambahkan pengetahuan kita, menambahkan kefahaman kita pada surah Al-Fatihah yang sering kita baca pada setiap rakaat dalam solat. Jadi setakat itu yang boleh saya kongsikan bersama pada pagi ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadha al-yawm nurahu wa fathahu wa barakatuh, wa na'udzu bika min sharri ma fihi wa na'udzu bika min sharri ma ba'dah. Allahumma inna na'udzu bika min al-kasali wa su'il kibar. Allahumma inna na'udzu bika min 'adabin fin nari wa 'adabin fil qabr. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.